Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palestin, salam Gaza, salam Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepada kamu sehinggalah kamu mengikut ajaran dan juga tunjuk ajar mereka. Sadaqallahul azim. Saudara pengurusi majlis yang saya hormati, sahabat saya yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli Chari, ahli Parlimen PM, bukan Perdana Menteri tapi Pasir Mas PM juga. Yang berbahagia sahabat saya Datuk Haji Zamri Ismail, Fadil Ustaz Nur Azhariza Muhammad Alawi, Fadil Ustaz Abdul Malik Abdul Karim, Ketua Pemuda Kota Baru, seluruh pimpinan PAS kawasan Kota Baru dan pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak muslimin muslimat yang saya hormati lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini bertempat di dataran Bandaraya Kota Baru ini, kita bersama-sama hadir untuk menunjukkan satu sikap solidariti kita, sikap kebersamaan kita dengan sahabat-sahabat kita, berpuluh beratus ribu rakyat Palestin yang berada di bumi Gaza yang ditimpa musibah yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan oleh Israel, Zionis laknatullah, Zionis Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun jarak kita dengan Palestin berpuluh ribu batu, tetapi atas dasar persaudaraan, atas dasar kita sebagai orang Islam, ataupun atas dasar kemanusiaan, kita seluruh dunia, rakyat seluruh dunia mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Israel Zionis Yahudi di bumi Gaza, bumi Palestin dan juga bumi Arab di sebelah sana. Ini tuan-tuan bukan perkara baru, bukan perkara yang kali pertama dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Telah berpuluh-puluh tahun, malahan hampir 100 tahun kekejaman dan juga pencerobohan telah dilakukan oleh Israel Zionis ke atas bumi Palestin. Kepunyaan rakyat Palestin dirampas dan juga diberikan milik kepada rakyat Yahudi Israel ini. Inilah isu yang ada di hadapan kita pada hari ini. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai ahli parlimen bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Ahmad Fadli, saya nak beritahu bahawa Parlimen Malaysia sekarang ini sedang bersidang. Sudah hampir sebulan atau lebih daripada sebulan. Bermula 9 hari bulan 10 sehinggalah akan berakhir 30 hari bulan 11. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, adik kakak rakyat Malaysia sekalian bahawa di hari pertama pencerobohan dilakukan oleh Israel ke atas bumi Gaza, bumi Palestin, iaitu 7 Oktober tahun 2023, kami ahli-ahli parlimen, terutamanya daripada Perikatan Nasional, telah menggesa, telah mendesak, telah meminta dengan sehabisnya supaya kerajaan Malaysia, kalau boleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, membentangkan satu usul di dalam parlimen supaya Parlimen Malaysia meluluskan usul mengutuk kekejaman Israel Zionis laknatullah ini. Tapi malang 1000 kali malang tuan-tuan dan puan sekalian, kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim sehingga ke hari ini, hari Khamis lepas adalah hari terakhir untuk minggu ini. Kami akan sambung lagi 2 minggu. Beliau masih lagi belum
bersedia menerima usul untuk membincangkan kutukan ataupun kita meluluskan usul untuk mengutuk Israel. Tidak dibenarkan. Tiap-tiap hari ahli-ahli parlimen kita bawa usul supaya dibincangkan. Kalau tuan-tuan ingat, tahun 2020 dulu, tahun 2021, malahan sebelum daripada itu, apabila berlakunya pencerobohan Israel terhadap bumi Gaza, bumi Palestin, termasuk serangan ke atas kapal, sebuah kapal yang membawa bekalan nak pergi ke Palestin. Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Najib Razak, telah membawa satu usul ke Parlimen. Dibahaskan 5 hingga 6 jam. Dan usul diluluskan oleh seluruh ahli-ahli Parlimen, kerajaan dan juga pembangkang mengutuk tindakan ganas dan zalim Israel. Tapi kerajaan yang ada pada hari ini, tuan-tuan, bukan kami nak menyatakan sesuatu yang lain. Kita menyatakan atas dasar solidariti kepada Palestin, sehingga ke hari ini belum lagi dibenarkan Parlimen Malaysia membahaskan usul mengutuk Israel ini. Apa yang ada hanya sekadar seorang menteri, iaitu Timbalan Perdana Menteri, memberikan penerangan kepada ahli Parlimen. Tak boleh bahas panjang. Menteri ini pula menteri luar bandar, bukan menteri luar negeri, menteri luar bandar, membentangkan satu penerangan kepada Parlimen mengenai pelibatan rakyat kerajaan Malaysia untuk membela rakyat Palestin. Itu saja. Tak berani untuk membentangkan usul supaya boleh dibahaskan. Dan biasanya bila Parlimen sesebuah negara meluluskan usul mengutuk kekejaman Israel, itu dianggap mewakili seluruh rakyat Malaysia. Tapi malangnya, Parlimen Malaysia yang ada pada hari ini masih lagi tak berani untuk membawa usul ini. Itulah keadaan dan kedudukan yang tuan-tuan dan puan sekalian. Pada hari ini kita telah mendapat berita daripada petugas-petugas Kementerian Kesihatan di Palestin, kerajaan Palestin, bahawa setakat ini lebih daripada 11,000 rakyat Palestin telah mati terkorban di dalam serangan Israel. Daripada jumlah itu, 4,506 orang kanak-kanak, 3,207 orang wanita dan 678 orang tua, dan seramai 1,500 kanak-kanak lagi yang masih belum dijumpai, mungkin berada di bawah runtuhan-runtuhan hasil daripada pengumpulan yang dilakukan oleh rejim zalim Israel. Inilah keadaan yang berlaku. Tetapi kita merasa amat duka cita dikala seluruh umat Islam dan juga rakyat dunia yang cintakan keamanan mengutuk dan menggesa supaya tindakan diambil kepada Israel di peringkat dunia, membawa kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Pada hari ini kita dikejutkan sebagaimana disebut oleh Muhammad Ustaz Fadli tadi, dalam persidangan Liga Arab yang dianggotai oleh negara-negara Arab, terdapat 4 negara Arab yang kaya tidak mahu menyokong usul supaya tindakan drastik diambil terhadap Israel. Yang Muhammad Ustaz Fadli tak nak sebut nama, tapi saya rasa ini adalah satu perkara yang tidak menjadi rahsia lagi. Negara pertama yang menentang tindakan terhadap Israel ialah negara Arab yang nama dia seumpama Amerika Syarikat, iaitu Arab Saudi. Amerika Syarikat AS, Arab Saudi juga AS, tuan-tuan dan puan sekalian. Selain daripada itu, negara United Arab Bersatu UAE, yang mana pejabat ibu negaranya adalah Dubai ataupun Abu Dhabi. Kemudian negara yang kaya juga Bahrain, dan satu lagi kita duka cita negara Morocco juga tidak
menyokong satu usul yang dibawa oleh Iran, yang dibawa oleh Algeria, supaya tindakan drastik diambil oleh Liga Arab terhadap kekejaman, melindungi nyawa-nyawa orang Palestin ini. 4 negara ini merupakan pengkhianat kepada umat Islam sedunia, tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun negara mereka ada Mekah, negara mereka ada Madinah, negara mereka ada tempat nabi-nabi dan sebagainya, tetapi nampak gayanya negara ini merupakan negara yang turut menzalimi umat Islam, khususnya dalam isu Palestin ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Itulah keadaan yang berlaku sekarang ini. Oleh kerana banyak yang telah disentuh oleh Yang Berhormat Ustaz Ahmad Fadli tadi, saya tidak nak melanjutkan ucapan saya. Dalam hal Palestin ini, saya nak baca juga sebuah sajak yang ditulis oleh orang lain, bukan saya sendiri. Tajuknya Bumi Gaza Kembali Berdarah, nukilan Abdul Razak bin Husin. Bumi syuhada itu terus merah jihadnya, walau kita ingin mempertahankan syariah undang-undang Islam yang ada di dalam negeri Kelantan kita ini. Tidak nak kecek jauh daripada Kelantan. Pada 18 hari bulan ini, hari 1 depan ini, Kerajaan Negeri Kelantan menganjurkan munajat 2 dalam 1. Yang pertamanya solidariti untuk Palestin, dan yang keduanya adalah untuk kita bermunajat supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan negeri Kelantan kita ini, terutama dari segi undang-undang syariahnya. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan sekalian, di negeri Kelantan kita ini, sejak daripada puluhan tahun dulu, sejak daripada zaman sebelum merdeka lagi, Islam telah berkembang dengan pesat di Kelantan ini. Ada undang-undang Islam, ada undang-undang syariah, sehinggalah kepada hari ini. Dan salah satu daripada undang-undang syariah yang ada di negeri Kelantan kita ini, nama dia Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan, yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan. Bukan baru, bukan tahun 90 kemari, sebelum tahun 90 lagi sudah ada undang-undang ini. Tapi pada hari ini, kita dalam masa kita berduka cita berkaitan dengan Palestin, kita juga berduka cita kerana tiba-tiba, tidak semena-mena, seorang anak Kelantan, orang Melayu yang katanya beragama Islam, dia lahir di Kelantan, mak pak dia orang Kelantan, telah mengambil satu tindakan untuk menyaman kerajaan negeri Kelantan. Saman untuk apa, tuan-tuan? Saman untuk mendapat satu perintah daripada Mahkamah Persekutuan, mahkamah yang tertinggi dalam negara kita ini, untuk buat satu perintah bahawa Enakmen Jenayah Syariah Kelantan yang ada pada hari ini diisytiharkan sebagai batal dan tidak sah. Ada 20 seksyen. 20 seksyen ni banyaklah. Antaranya ialah kesalahan persetubuhan haram, berjual anak kepada orang bukan Islam, berjudi, minum arak dan sebagainya yang terdapat dalam undang-undang ini. Ni Ilin Zurina binti Ni Abdul Rashid minta Mahkamah Persekutuan untuk buat peristihan dibatalkan segala peruntukan di dalam undang-undang ini. Ini jelas dalam samai dia sebut, saya lahir di Kelantan, saya pernah duduk di Kelantan, Leni duduk di Kuala Lumpur, selepas ini bila tua saya nak balik duduk di Kelantan, nak bersara di Kelantan. Oleh sebab itu saya tidak mahu undang-undang seumpama ini ada di negeri Kelantan. Dia bukan kena samai, dia tak kena samai sebagaimana Iki Putra yang disebut oleh Ustaz Fadli tadi. Iki Putra ni seorang lelaki yang duduk di negeri Selangor. Dia dituduh di Mahkamah Syariah di negeri Selangor melakukan kesalahan liwat. Tahu liwat? Liwat. Tetapi bila dia dihadap ke Mahkamah Syariah,
dia saman kerajaan negeri Selangor supaya Mahkamah Persekutuan membatalkan Seksyen 28, yang mana seksyen itulah berkaitan liwat yang cah dia di mahkamah, tuduh dia di mahkamah. Dan akhirnya dengan bantuan daripada peguam-peguam bukan Islam dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil, hakim-hakim yang mendengar kes itu mengisytiharkan Seksyen 28, enakmen Undang-Undang Syariah Negeri Selangor terbatal dan tidak sah, dan Dewan Undangan Negeri Selangor tidak ada kuasa untuk membuat undang-undang seumpama itu lagi. Jadi inilah yang diikuti oleh Nik Ilin Zurina, Nik Rashid. Saya tak rasa orang mana dia ni, tapi Nik belakang lah ni. Dia minta supaya Mahkamah Persekutuan pada 20 hari bulan 11 ni, 2 hari selepas kita nak buat munajat, membatalkan 20 seksyen di dalam undang-undang ini. Dan sebagaimana yang Berhormat Ustaz Fadli sebut tadi, bila undang-undang dibatalkan, maka tidak ada gunanya Mahkamah Syariah yang comel loteng di dekat Tunjung. Dia ada Mahkamah Sivil satu, Mahkamah Syariah comel, tersergam indah. Tapi apa guna Mahkamah Syariah kalau sekiranya undang-undang syariah itu sendiri telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah yang menjadi suatu perkara yang amat-amat perlu kita berikan perhatian. Apa lagi yang kita dapat laksanakan? Dan saya nak sebut ni, Ilin Zurina ni juga menggunakan seorang peguam bukan beragama Islam untuk mewakili dia di mahkamah. Boleh jadi tak ada lawyer Islam yang sanggup nak ambil kes dia ni. Dia ambil lawyer bukan Islam di mahkamah. Jadi hari ini ada tiba-tiba timbul seorang juga lagi, orang Kelantan juga. Dia kutuk PAS terutamanya. Dia kata PAS tak sepatutnya menekan Nik Ilin apabila dia bawa kes ni ke mahkamah. Tahu siapa orang itu? Orang itu juga seorang yang pernah mencabar undang-undang hudud di mahkamah, iaitu Zaid Ibrahim. Tengok di dalam media masa, dia juga membela Nik Ilin sekarang ni. Inilah orang-orang, saya terpaksa sebut, walaupun mungkin saya boleh disaman. Nik Ilin Zurina adalah seorang yang satu masa dulu dia bersama-sama dengan satu program I want to touch a dog. Saya nak pegang anjing. Walaupun saya orang Islam, saya nak pegang anjing. Inilah orang-orangnya. Dia bangga. Dia kata sebagai orang Islam tak ada masalah nak pegang anjing. Dan baru-baru ini dia juga telah membuat satu perisytiharan. Saya di rumah saya semaya, saya jadi tok imam, tok laki saya duduk belakang sebab tok laki saya tak pandai semaya. Inilah orang yang mencabar undang-undang jenayah syariah di Kelantan ini. Inilah orangnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita takut, kita bimbang dengan adanya keadaan seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan bala kepada tempat kita, kepada negeri kita. Bukan saja orang yang menentang Islam akan ditimpa bala ni, tetapi kita yang beriman, yang mempertahankan Islam ini pun akan dikenakan bala seumpama itu juga. Oleh sebab itulah tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk kita selain daripada kita bermunajat untuk mendapat pertolongan dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berdoa supaya Nik Ilin diberikan hidayah oleh Allah. Dia masih lagi boleh menarik balik kes ini. Kalau dia rasa bahawa dia ni seorang Islam yang mempertahankan Islam, tidak ada sebab kenapa dia nak mencabar undang-undang Islam ni. Siapa dia buat undang-undang Islam ni? Ulama-ulama diluluskan oleh Majlis Agama Islam dan juga diperkenankan oleh
ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kelantan. Apabila ramai orang menekan dia buat dalam Facebook dia kata, saya bukan menentang Islam, saya bukan menentang Tuhan, saya bukan menentang syariah, saya bukan menentang mahkamah syariah, saya bukan menentang sultan. Saya hanya meminta supaya mahkamah isytiharkan Dewan Undangan Negeri Kelantan ini tidak ada kuasa untuk buat undang-undang berkaitan dengan agama. Gapo tu? Maknanya dia kata tak takut Tuhan, tapi tak benarkan, buat satu perintah tak benarkan Dewan Undangan Negeri yang ada di SUK itu buat undang-undang mengenai syariah. Dia kata bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Mungkin bagi dia Perlembagaan Persekutuan lebih tinggi daripada undang-undang Islam itu sendiri. Walaupun sudah ada dalam negara kita ni pemisahan. Dia ada mahkamah sivil, ada mahkamah syariah. Kalau di Sabah Sarawak ada mahkamah anak negeri. Dah ada pemisahan. Biarlah mahkamah syariah melaksanakan tanggungjawab dia, menjaga akidah dan juga akhlak orang-orang Islam, orang-orang Melayu di negeri Kelantan. Tapi inilah yang kita berhadapan sekarang ni. Dan kalau sekiranya pada 20 bulan 11 ini Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan Nik Eileen ini, saya nak royak kepada tuan-tuan adik kakak, seluruh 14 buah negeri yang mempunyai enactment undang-undang Islam yang serupa dengan Kelantan ini dianggap terbatal. Tak ada dah. Keluar tak ada, sumbang mahram tak ada, berjudi tak salah, minum arak tak salah, jual anak pada bukan Islam tak salah. Itu benda-benda yang ada dalam undang-undang yang nak dibatalkan oleh orang ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita harap adik kakak kita di Kelantan jangan tinggal sorang. 18 bulan ni kita pakat tubik ke stadium Sultan Muhammad keempat. Biar lipoh stadium ni. Kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjaga negeri Kelantan kita ini. Kita sudah berada 30 tahun lebih di bawah kepimpinan membangun bersama Islam. Kita hidup dalam keadaan aman damai. Sama ada orang Islam, orang Melayu, orang bukan Melayu, orang bukan Islam. Di Kelantan kita ini tidak ada benda-benda yang menimbulkan masalah ke dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mahu peristiwa yang buruk ini, yang dimurkai oleh Allah ini, menyebabkan bala diturunkan ke negeri Kelantan kita ini. Jadi sekali lagi lah, bersama-sama kita bersolidariti dengan nasib rakyat sahabat kita, rakyat Palestin. Kita juga kena bersolidariti mempertahankan undang-undang syariah di negeri Kelantan kita ini. Saya yakin dan tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini dan juga yang mungkin mendengar daripada FB Live kita akan datang ke Kelantan daripada luar, mari ke Kelantan ini, yang duduk di Kelantan ini sudah tentulah tidak ada alasan lagi untuk kita tak hadir. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini menyelamatkan akidah kita, akidah umat Islam, akidah anak cucu kita di masa akan datang insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Dewan Pemuda PAS Kota Baru pada malam ini, dan juga sudah tentulah kepada tuan-tuan adik kakak yang dengan sukarela hadir ke dataran bandaraya kita ini untuk mendapat maklumat dan juga penerangan apa yang kita perlu laksanakan insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dijadikan sebagai satu ibadah, kita mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar.